Kenapa Upin dan Ipin ni diorang tak pernah besar-besar? Daripada dulu sampailah sekarang diorang tadika je. Aku pun pelik juga. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal Upin dan Ipin. Kita cerita balik pasal teori Upin dan Ipin. So dulu aku pernah buat satu video pasal, bukan satu lah, aku buat 2 video pasal teori Upin Ipin. Tapi itu lebih kepada fans teori. Baru-baru ni dalam 2-3 hari yang lepas ada viral dekat TikTok pasal satu teori yang seram pasal Upin Ipin. Sebab apa tahu? Sebab korang kena tengok dulu video ni. Okay, aku tunjuk korang video yang viral dekat TikTok ni. Pantesan gak pernah geng. Ternyata cerita berdasarkan So kalau korang nak tengok video tu, bila korang tengok, korang rasa apa? Mesti korang rasa macam, memandai je dia orang ni kan. Memandai je kata tu hayalan opah lah. Bila aku baca dekat komen-komen dekat situ, orang Malaysia, rata-rata netizen Malaysia macam marah lah kan. Sebab negara jiran, diorang mereka cerita pasal Upin Ipin ni apa semua kan. Lepas tu aku fikir macam, lah relax lah, kartun je pun kan. Korang ni tak payahlah nak bergaduh pasal kartun. Sebenarnya, ramai kata yang Upin Ipin ini berdasarkan kisah benar. Satu. Ramai juga yang mengatakan ini hanyalah fiction. Kiranya macam rekaan kartun macam tu lah. Lepas tu, aku terjumpa satu lagi video yang mengatakan pasal teori Upin Ipin yang ini pula. Jadi, dari senyatanya Upin Ipin sebenarnya meninggal Mi. Karena itu satu keluarga Upin Ipin, mamanya, bapaknya, sama Kak Ros mau ke rumahnya Opa berlibur. Dan katanya dalam perjalanan itu kecelakaan dan mati semua satu keluarga. Jadi semua ini yang ceritanya, semua cerita-cerita ini itu cuma hayalan opah saja. Okay, so kalau korang tengok kat video tu, mula-mula korang nampak apa? Ada kubu Upin dan Ipin kan? And then, dia cakap semua cerita daripada awal sampai akhir adalah hanya hayalan opah, imajinasi opah Upin Ipin ni je kan? So, kalau korang dah tengok video tu, korang tengok pula video yang ni. Pantesan gak pernah geng. Ternyata cerita berdasarkan aku tengok video yang terakhir sekali tu, aku masih terkejut juga lah. Sebab serius lah, akhirnya ada juga orang jumpa kubur Upin Ipin. So maksudnya benda ni semua berdasarkan kisah benar ke macam mana? Bila korang tengok dekat batu nisan tu, dia ada tarikh meninggalnya Upin dan Ipin ni. Kalau korang tengok tarikh tu, Upin dia meninggal pada 6 hari bulan 8 1995 dan Ipin pula meninggal pada 2 hari bulan 4 1996. So bezanya setahun macam tu. So ramailah buat spekulasi mengatakan yang sebenarnya cerita Upin dan Ipin ini berdasarkan kisah benar. Dia diangkat daripada kisah benar. Itu hanyalah imajinasi daripada opah yang berasal daripada Malaysia macam tu. Ramai yang kata macam tu lah. Lepas tu netizen Malaysia apalagi kan marah lah kan. Ada orang cakap macam korang ni memandai je. Dan nama pun kartun, rekaan je lah, betul lah. So aku macam betul juga kan, macam kartun, mungkin rekaan je. Tapi macam mana diorang boleh berjumpa pula kubur Upin Ipin ni? Aku macam terkejut juga bila tengok video tu. And then bila aku kaji, korang tahu tak sebenarnya kubur tu telah dijumpai dekat mana? Dekat Indonesia sana geng. Lepas tu ada pula yang netizen kata ceritanya daripada Malaysia, tapi kenapa kubur tu dekat Indonesia? Cerita dia macam ni geng. Kalau korang pernah tengok lah konspirasi cerita-cerita kartun yang kita pernah nampak selama ni, contohnya macam Phineas and Ferb, SpongeBob, Shin-chan, lepas tu kita ada Hagemaru, semua tu. Kalau korang tengok konspirasi dia yang aku ambil daripada Indonesia, kebanyakannya akan cakap kartun-kartun ini hanyalah imajinasi orang-orang tertentu. Contohnya macam kalau Shin-chan, imajinasi daripada mak dia. Kalau SpongeBob, adalah imajinasi daripada pihak-pihak yang tertentu. Semua cerita ini berdasarkan imajinasi individu, bukannya hanya rekaan semata-mata tau geng. So itulah yang dikatakan fans teori geng. Bila cerita tu ada banyak fans, ada banyak peminat, banyaklah orang yang mereka ceritakan benda tu. So dalam kes Upin Ipin ni, korang tengok video yang ada
ada kubur Upin dan Ipin tu, mesti korang rasa macam kan tantah dia berdasarkan kisah benar. Lepas tu kalau korang tengok jalan cerita Upin dan Ipin ni, kalau korang follow rapat lah cerita ni, korang mesti pelik. Kenapa Upin dan Ipin ni diorang tak pernah besar-besar? Daripada dulu sampailah sekarang diorang tadika je. Aku pun pelik juga. So nampak macam ada logik lah kat situ bila dikatakan cerita ini berdasarkan kisah benar dan ia hanyalah khayalan kepada opah. Tetapi apa yang kita boleh cakap dekat sini, bila mana cerita ini hanyalah kartun. So kalau kartun ni dia membesar, dia jadi tak seronok lah kan Upin Ipin tu. Aku rasa sebab cerita ni dia mengisahkan pasal budak-budak bermain, and then pada permulaannya memang cerita ni adalah cerita untuk kanak-kanak, faham tak? Tapi orang besar pun boleh layan. So dekat sini pihak production pun tak ada clarification, tak ada menjelaskan apa-apa pasal isu adakah Upin Ipin ini berdasarkan animasi yang fiction sahaja ataupun ia berdasarkan kisah benar. Sebab selalunya kalau cerita dia berdasarkan kisah benar, dia akan bagi tahu siap-siap dekat awal. Dia akan cakap cerita ini diangkat daripada kisah sebenar kan. So bila mana production pun tak ada cakap apa-apa, so kita tak payahlah kot buat speculation yang memandai-mandai macam ni, sebab boleh mendatangkan fitnah. Gitu. Tapi itulah bila kita cakap pasal fans teori, ramailah fans-fans dia yang merekakan cerita kan. So tak payahlah kita nak ambil serius pasal benda ni, betul tak? Lepas tu kan korang, kalau betul lah cerita Upin Ipin ni berdasarkan kisah sebenar, okey, kita gali balik lah. Takkan opah berimajinasi sampai ke episod sekarang? Boleh pula dia berimajinasi sampai ke masuk hutan lah, apalah. Upin Ipin kan ada banyak episod sampailah ke sekarang. Korang tahu tak Upin Ipin ni dia wujud sejak aku kecil lagi tau geng. Sejak aku darjah berapa tau aku tak ingat. Tapi waktu tu aku memang kecil gila. Diorang reka animasi Upin Ipin ini waktu bulan puasa. And then kalau kita orang time-time nak buka puasa, kita orang akan tengok cerita Upin Ipin ni. Tapi aku tak sure lah kenapa diorang drag sampailah ke sekarang. So maksudnya ini hanyalah fiction, kaan daripada produk dia, cerita production Les Kopek tak silap aku. Jadilah episod hingga ke sekarang. Tapi aku tak sure pasal yang kubur Upin Ipin tu macam mana. Sumpah aku tak tahu. Mungkin itu hanyalah satu kebetulan di mana ada adik-beradik yang bernama Upin Ipin and dia meninggal waktu kecil. Katanya kubur itu dijumpai dekat Indonesia. So apa yang sebenar-benarnya yang terjadi geng? Aku pun tak dapat nak pastikan benda tu. Aku cari video tu dekat mana-mana, memang aku tak jumpa tau siapa yang rakam video tu. Aku kalau boleh aku nak tahu. Tapi kalau diangkat daripada kisah benar pun, benda tu boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua, betul tak? Tak payahlah korang bergaduh Upin Ipin ni daripada mana, Upin Ipin ni hanya imajinasi ke, rekaan ke, apa ke. Kita ambil yang baik, kita jadikan iktibar, yang buruk kita jadikan pengajaran dekat dalam diri kita. Ambil yang baik. So itu saja teori konspirasi tentang cerita Upin Ipin. Sebenarnya ada banyak lagi teori konspirasi pasal cerita ni. Kalau korang tengok lah kan, cerita ni ada banyak gila pengajaran yang korang boleh ambil. Janganlah ambil benda yang tak baik, ambil benda yang baik. Okay, so kalau aku dah dapat tahu, aku akan ceritakan balik lah pasal benda ni. So korang tak payahlah nak bergaduh pasal benda ni sebab semuanya benda ni hanyalah kartun. Tengok untuk hiburan semata-mata. Okay, so tak payahlah gaduh kita sesama jiran kita kan. So macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe macam biasa. Bye, Assalamualaikum. Bye.